pengurusi. Dah. Saya sudah ucap terima kasih. Okey, tak apa. Saya ucap terima kasih kepada YB Sekincang kerana menyarankan supaya diperluaskan lebih banyak bajet kepada program tersebut. Untuk maklumat yang berhormat, seperti ada soalan. Bukan sini tak ada parlimen bersekincang. Sekijang ya. Sekijang. Okey. Jika dengan izin, I want to correct your mistake banyak juga, tetapi tak apa. Okey. Untuk maklumat yang berhormat, program Duta Inovasi adalah sebuah program yang telah dijalankan oleh Genovasi, iaitu sebuah institusi yang dipertanggungjawab untuk membangunkan generasi baru di Malaysia dengan program Design Thinking. Dan sehingga kini Genovasi telah melahirkan seramai 1,450 orang duta inovasi, iaitu 60% dari sektor awam dan 40% dari sektor swasta. Dan bajet untuk Genovasi adalah khusus untuk kos program bagi sektor awam, manakala sektor swasta dikenakan bayaran RM15,000 seorang. So, saya nak beritahu bahawa khusus yang sama di US adalah $15,000. So, ini adalah satu program yang kita harap dapat meningkatkan budaya inovasi, dapat disemaikan di pihak swasta dan juga pihak kerajaan. Yang berhormat, Hulu Langat telah bertanya bagaimana AIM membantu MOSTI dalam perkomersialan dan juga berkaitan dengan hak cipta. AIM dapat membantu MOSTI dalam usaha pengkomersialan apabila syarikat-syarikat yang mendapat dana daripada MOSTI sudah berada di tahap pre-commercial. MOSTI menolong dari segi pre-commercial. Sekiranya teknologi tersebut berimpak tinggi, AIM boleh membuat pelaburan equity untuk mengkomersialkan teknologi tersebut. Dalam aspek hak cipta, AIM melalui anak syarikat Platform Ventures juga telah memberi khidmat nasihat harta intelek untuk SMI. Untuk maklumat yang berhormat Hulu Langat, Platform Ventures telah diwujudkan tahun dulu dan sehingga kini telah menolong 46 buah PKS. Saya nak beritahu bahawa antara tugas terpenting AIM adalah untuk merapatkan akademia dan industri. Pagi ini saya telah juga ada bersama dalam satu forum dengan menteri dari Sweden, dan Sweden adalah negara yang teratas sekali dalam inovasi, dan menteri juga telah menegaskan bahawa Sweden berjaya sebab akademia dan industri mereka adalah begitu rapat sekali, dan itu satu budaya yang begitu baik, dan itu adalah hasrat AIM supaya merapatkan industri dan akademia. Yang berhormat Hulu Langat juga ingin mengetahui tentang sumbangan MIC kepada industri teknologi dalam menuju ke arah negara berpendapatan tinggi. Saya hendak bermaklum kepada yang berhormat Hulu Langat bahawa peranan MIC adalah untuk meneroka dan menggalakkan pembangunan industri berteknologi tinggi. Saya juga nak beritahu bahawa MIC dia ada istimewa sikit sebab pengerusinya ada dua pengerusi dari sektor swasta dan juga sektor kerajaan. Motifnya adalah supaya hendak merapatkan sektor swasta dan kerajaan. Dalam beberapa tahun ini, MIC telah menunjukkan prestasi yang bagus, terutama dia dalam industri aero angkasa dan juga industri perkapalan. Baru ini kami telah dimaklum oleh seperti Airbus bahawa itu wingspan
Airbus 330 sebenarnya adalah produk dari Malaysia. Itu teknologi yang begitu tinggi, dan ekspor produk ini ke UK melebihi 100 million pound. So ini adalah menunjukkan kemampuan negara kita, dan ini adalah dari offset program, Mike. Kita telah menolong syarikat-syarikat ini supaya mereka boleh bertanding, dan ini adalah satu yang kita patut membanggakan. Satu lagi industri yang kita, Mike, telah memberi banyak perhatian adalah industri perkapalan, dan kita telah buat report shipbuilding, ship repair. Ini adalah satu industri yang Malaysia berpotensi begitu tinggi. So kerja Mike adalah supaya facilitate, merapatkan semua agensi kementerian dan juga private sector untuk menolong meningkatkan industri. Ini adalah sedikit maklum balas yang saya dapat beri kepada yang berhormat, dan terima kasih Dato' Yang Dipertua. Terima kasih Muhammad. Seterusnya giliran Yang Menteri Kawasan Pensiangan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Ya, teruskan Yang Menteri. Jangan dengar seputih kecuali dia gunakan mic. Ya, oke. Terima kasih. Dato' mengurusi, sebenarnya bagi kami juga Yang berminat Menteri tahu. belum start duduk lagi dulu. lama. Ada ramai menteri di Jabatan Ya. Perdana Menteri, jadi kami nak tahu mereka jaga bidang kuasa apa. Itu sebab saya nak tanya. Dengarlah jawapan Ada menteri, ya. jawab siapa punya. Ada Dengarlah dulu. kalau ada nama saya pergi makan, itu saja. Boleh Yang Muhammad. Apa ini? Tuan Yang Dipertua, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa ahli yang berhormat. Yang berhormat Lenggong, yang berhormat Kuala Selangor, yang berhormat Sepang, yang berhormat Tenom, yang berhormat Parit, Buntar, yang berhormat Lebuan, dan juga yang berhormat Bagan Serai, yang telah membangkitkan beberapa isu berkaitan dengan perpaduan yang ada berhubung kait dengan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Pertamanya, mereka menyentuh berkaitan dengan penambahan peruntukan untuk pelaksanaan program atau aktiviti. Semangnya Tuan Yang Dipertua, saya bersetuju sangat dan mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan ahli-ahli yang berhormat semua yang mencadangkan agar peruntukan pelaksanaan aktiviti perpaduan Ada. ditambah agar lebih banyak aktiviti-aktiviti perpaduan dan kemasyarakatan dilaksana di peringkat angka umbi dan sekaligus melunjak perpaduan dan keharmonian masyarakat. Namun pun keadaan keuangan yang terhad, tetapi Tuan Yang Dipertua, itu tidak melemahkan semangat kami untuk menjalankan tugas dengan penuh dedikasi untuk meningkatkan lagi perpaduan di negara ini. Jetpin tetap komited melaksanakan program-program perpaduan di peringkat akar umbi melalui kolaborasi bersama agensi kerajaan dan swasta serta badan NGO dengan peruntukan yang diberikan. Malah Jetpin akan memberi tumpuan kepada program-program dengan izin Tuan Speaker, the top-notch flagship yang memberi impak yang berkesan di dalam memupuk dan mengukuhkan perpaduan nasional. Seterusnya, ahli-ahli yang berhormat yang saya sentuhkan sebentar tadi juga menyentuh berkaitan dengan penambahan perjawatan JPNIN, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Saya sebenarnya mendukung penuh serangan ahli-ahli yang berhormat agar pegawai-pegawai JPNIN ditempatkan di setiap daerah dan mempunyai premis dengan infrastruktur yang lengkap. Sehingga ini sebanyak 102 daerah di seluruh negara yang ditempatkan dengan penjawatan pegawai perpaduan daerah.
kami pihak jabatan sentiasa melakukan usaha agar cadangan penempatan pegawai perpaduan di seluruh daerah dapat dipenuhi dan menjadi realiti pada masa yang akan datang. Ya, Bagan Serai pokoknya. Bagan Serai. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Saya ingin bertanya sekali lagi sebab tak ada tempat nak mesyuarat, tak ada tempat nak buat meeting ataupun program oleh banyak arti ini telah menjadi runutan begitu lama. Saya nak tanya, boleh tak diberikan kabin-kabin umpamanya kepada kawasan arti yang tidak ada bangunannya sendiri, ataupun apakah usaha-usaha dilakukan untuk mewujudkan bangunan arti ini, sebab perpaduan ini penting. Terima kasih. Yang berhormat, kalau yang berhormat ada sabar sedikit, nanti itu saya akan jawab sebentar nanti. Tak apalah, lewat petang begini yang hormat, ada sahabat-sahabat, ada you tersebut ya. I have already corrected that, Tuan Yang Pertua. Yang berhormat Bagan Serai dan juga yang berhormat Lebuan telah menyentuh berkaitan dengan mewujudkan pusat rukun tetangga. Untuk pengetahuan alia yang berhormat, Jepnin akan terus berusaha untuk menyediakan sebuah premis yang sesuai bagi keperluan rukun tetangga di setiap kawasan rukun tetangga. Kami mempunyai sedikit sebanyak masalah tentang pewujudan pusat rukun tetangga. Salah satu daripada itu ialah kekangan untuk mendapat tapak tanah yang sesuai, yang dipindah milik kepada JKPTG. Namun demikian, Tuan Speaker, namun pun keadaan sedemikian, ini bukan berarti kami abai sama sekali berkaitan dengan keperluan rukun tetangga ini. Kemudahan-kemudahan lain seperti pondok, skim rundaan sukarela yang berbentuk kabin dibakalkan mengikut peruntukan yang diperolehi oleh pihak Jepnin sentiasa diberikan dan juga diberi perhatian yang terbaik kepada komuniti. Yang berhormat Lenggong telah menentukan berkaitan dengan penglibatan dan kehadiran golongan warga emas di dalam program perpaduan. Untuk golongan yang berhormat, bahwa penglibatan golongan yang berusia dalam program-program di peringkat komuniti sebenarnya amat menggalakkan. Jabatan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada golongan ini yang saya rasa didorong daripada perasaan kasih sayang berkaitan dengan perpaduan ini. Mereka menyadari betapa pentingnya perpaduan ini bagi kita di kalangan kita semua. Jelas sikit. Lenggong dan Rantau Panjang, Bang. Sikit saja. Lenggong. Lenggong dulu, Lenggong. Ya, Terima Lenggong. kasih Yang Amat Datuk Dr. Musi. Yang saya maksudkan tadi, Pak Musi, saya memang puji kehadiran warga emas ni. Tetapi yang saya nak Kementerian tekankan ialah golongan muda. Nampaknya daripada dulu sampailah hari ini kehadirannya dimonopoli oleh golongan itu saja. Di mana golongan muda ini? So pendekatan kementerian dari segi program mestilah menjui kehendak generasi muda supaya perlibatan generasi muda dalam program perpaduan ini dapat ditingkatkan. Kerana kumpulan inilah perlu diberikan penekanan. Kerana nampaknya isu-isu berkaitan dengan perpaduan, kekurang fahaman berkaitan dengan kenegaraan adalah di kalangan mereka ini. Jadi, sampai bila kementerian nak teruskan dengan kaedah ini? Kerana sudah sampai waktunya ubah pendekatan, ubah cara dan sasarkan kepada golongan muda. Itu yang saya maksudkan. Saya ingat perkara ini berapa kali saya bangkitkan. Bukan saya
tanya berkaitan dengan warga mat, iaitu saya puji. Cuma kelompok yang ini, bagaimana kita nak buat? Ya, nak bagi datang 4 jam kan? Boleh saya sambung terus? Saya jawab dulu. Ah. Terima kasih Yang Berhormat Lenggung. Sebenarnya, this is the next point that I'm going to touch to. Saya bercakap dengan penglibatan, dengan sukarela, golongan orang-orang tua terlebih dahulu. Tadi pagi pun saya menghurai dengan panjang lebar berkaitan dengan program-program yang kita rancang dan juga sedang laksana, berkaitan dengan penglibatan bukan jajaran wanita, jiran wanita muda yang kami namakan sejiwa, dan juga jiran muda, di mana klub-klub ini klub-klub yang disertai oleh mereka ini di sekolah, di IPT dan sebagainya. Ini semua klub sebenarnya. Semua klub ini disertai oleh belia dan beliawanis. Jadi oleh kerana itu kesadaran kepada golongan muda, kesadaran kepada orang muda terhadap kepentingan perpaduan melalui penglibatan dalam aktiviti yang dianjurkan itu sememangnya tersedia semua itu. Sehubungan itu, JEPNI sentiasa mendorong rukun tetangga untuk melaksanakan program-program yang mampu menarik minat berbagai lapisan masyarakat, khususnya golongan kanak-kanak, muda, wanita, dan juga warga mas. Rantau panjang bertanya itu. Ya, Terima kasih. panjang. Ya, terima kasih Tentu, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ya. Saya ingin penjelasan berapakah jumlah rukun tetangga yang aktif setakat ini daripada program yang telah dilaksanakan di bawah kementerian yang menyebutkan lebih daripada 100 lebih rukun tetangga di seluruh negara, berapa jumlah yang betul-betul aktif dan berapa peratuskah penglibatan di kalangan orang muda dan wanita khususnya, dan berapa jumlah ke yang memang mati terus, maknanya lumpuh, hanya ada pada nama tapi tidak ada pada aktiviti. Minta penjelasan. Saya bersekali lah kalau Yang Berhormat Menteri. Okay. Terima kasih Datuk Seri Musi. Saya tarik dengan apa tadi Yang Berhormat Menteri nyatakan dan juga apa yang rakan saya daripada Lenggung juga nyatakan. Memang betul dalam KRT ini dia ada jiran muda, dia ada yang jiran wanita dan segalanya, tapi daripada pengamatan saya, terutamanya di kawasan-kawasan berhampiran dengan kawasan saya dan juga kawasan saya sendiri, yang terlibat sama dalam jiran muda itu adalah tak berapa muda. Dia macam, jadinya saya nak tanya, bagaimanakah pihak Yang Berhormat berusaha untuk menggalakkan, kalau bayi-bayi kami ni semua memang kami perasan muda tapi kami tak muda lagi, jadi kita nak menggalakkan lebih ramai lagi generasi muda untuk aktif sama dalam program ini. Jadi apa yang pihak Kementerian Yang Berhormat ni buat untuk menggalakkan dan mengeluarkan lebih ramai lagi orang-orang muda yang betul-betul muda aktif dalam KRT seperti ini? Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab terlebih dahulu pertanyaan daripada rantau panjang sebentar tadi itu. Kami sadar juga bahwa ada beberapa rukun tetangga yang cukup aktif. Ada juga yang mungkin tidak berapa aktif. Tapi I'm sorry because I don't have the figure sini. Nanti saya jawab secara bertulis. Okay. Now, Pak Ritsu seperti tadi berkaitan dengan apakah tindakan-tindakan, what are the steps that we are going to take untuk menggalakkan orang muda, untuk menggalakkan betul-betul orang muda, betul-betul orang muda ini untuk menyertaikan dalam gerakan perpaduan ini. Saya sudah katakan tadi, di setiap IPT ini sebenarnya kita mempunyai klub-klub tertentu bagi mereka untuk menyertai itu. Kami hanya memberi bimbingan kepada mereka, bimbingan, memberi kefahaman bahwa perpaduan ini amat penting, dan terutama generasi muda sekarang ini yang
luas sekali terdedah dengan apapun melalui sosial media dan sebagainya. Jadi kita beritahu kepada mereka betapa pentingnya perpaduan ini dan mereka mesti memainkan peranan melalui klub-klub ini, mulai daripada anak-anak, melalui sekolah tabika perpaduan dan sebagainya. Jiran muda kita di peringkat akar umbi pun semua terlibat juga dalam perkara ini. Dan saya gembira mengetahui bahwa sambutan mereka itu agak menggalakkan sekali. Baru-baru ini kami ada kursus di Pahang, di mana ia disertai oleh beberapa orang muda sekali daripada universiti dan sebagainya. Mereka sambut baik program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan. Yang berhormat Lenggung juga telah menyentuh berkaitan dengan kurang kepahaman pegawai-pegawai perpaduan mengenai perpaduan. Untuk makluman yang berhormat, pegawai-pegawai yang bertugas di Jepnin wajib menghadiri kursus yang memberi pendedahan mengenai aspek perpaduan dan silang budaya di kalangan masyarakat berbagai kaum di negara ini. Iklim diberi tanggung jawab untuk memberi latihan secara berkala untuk meningkatkan keupayaan, pengetahuan, dan kemahiran pegawai-pegawai Jepnin. Namun berkaitan isu yang dibangkit oleh yang berhormat, mungkin pegawai baru yang ditempatkan di daerah tersebut. Untuk pengetahuan yang berhormat, setiap tahun Iklim melaksanakan 56 latihan untuk melatih pegawai-pegawai dalam usaha memberikan pengetahuan secara berterusan. Ya, Putatan bangun. Putatan. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Saya tertarik, saya sebenarnya tidak nak cerah, tapi saya tertarik dengan jawapan Menteri yang sungguh menggalakkan. Jadi saya mau tanya, jiran jenis apa yang sungguh menjadi menggalakkan? Dan adakah pihak DAP ini menjadi kekangan yang mana selalu menyentuh pasal perkauman, isu perkauman? Saya mau tanya Menteri, adakah ada kekangan dari pihak sana ni? Kalau pihak amanah tu mungkin ada sedikit okey, tapi yang selalu ditimbulkan oleh pihak pembangkang, terutama sekali daripada parti DAP ini, adakah ini satu kekangan besar bagi pihak kerajaan? Yang berhormat, terima kasih. Bagi kita untuk mewujudkan satu perpaduan, ia mengambil masa yang panjang. Tetapi kalau ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama sekali bagi mengungkitkan agama dan juga perkauman, dengan sekelip mata perpaduan kita akan rusak. Jadi this is applicable to each and every one of us. Tuan di Pertua, yang berhormat Lenggung juga menyentuh berkaitan dengan pertindihan program yang dilaksanakan serta mencadangkan pendekatan baru di dalam penganjuran program-program perpaduan. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan sentiasa peka dengan aspirasi rakyat, khasnya masyarakat di akar umbi, dan sentiasa mencari pendekatan-pendekatan baru dalam penganjuran program dan aktiviti perpaduan. Jepnin bersetuju dengan program yang dilaksanakan oleh agensi kerajaan, swasta serta badan bukan kerajaan, walaupun pertindihan berlaku,
Karena ini akan menyemarakkan lagi program-program berbentuk perpaduan dan memberi nafas baru kepada program yang dilaksanakan serta memberi manfaat sepenuhnya kepada kumpulan sasar. Walaupun ada pertendihan, kerajaan atau satu NGO mungkin membuat satu program, lain NGO juga akan membuat program yang sama. Itu tidak ada masalah. Mungkin apa yang berlaku di sana ialah sasaran itu berlainan. Jabatan juga mengambil cadangan-cadangan yang disuruhkan oleh Majelis Konsultasi Perpaduan Negara dalam blueprint yang telah siap dibangunkan. Program-program baru ini diharap akan merancangkan lagi perpaduan untuk meningkatkan keharmonian dan perluasan jaringan di peringkat community. Yang berhormat Kuala Selangor menyentuh berkaitan dengan menaikkan taraf tabika perpaduan yang daif. Untuk pengetahuan yang berhormat, kami sentiasa berusaha mendapat peruntukan untuk memperbaiki penambahan baik tabika perpaduan secara berperingkat-peringkat. Dalam pada masa yang sama, perkara ini kami telah mengenal pasti tabika-tabika yang memerlukan penaikan taraf. Jadi kita faham bahwa kalau sekiranya kemudahan yang tidak berapa elok ini bagi anak-anak kita untuk menggunanya, saya berpendapat anak-anak kita juga pun tidak merasa selesa. Kita paham semua itu. Tapi Tuan Yang Pertua, JEPNIN tidak akan berkompromi aspek keselamatan anak-anak dan terus komited menaik taraf atau menyelenggara bangunan tabika perpaduan di seluruh negara. Tuan Yang Pertua, saya ucapkan sekali lagi kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah menyentuh beberapa perkara dalam dalam perbahasan di peringkat jawatan kuasa ini. Sekian. Terima kasih Yang Hormat. Sekarang giliran Yang Hormat Menteri Kawasan Selangau.